Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 2 usaha. Jadi cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, bersama dengan keluarga dan sentiasa patuhi dan amalkan kebersihan diri dan keselamatan kamu setiap masa. Okey, hari ini kita sambung kembali PDPR kita dari yang minggu lepas. Okey, kalau minggu lepas kita dah tengok bagaimana kita nak memerhati. Hari ini cikgu akan bimbing kamu bagaimana untuk kamu mengelaskan objek-objek di sekeliling kamu. Jadi untuk mengelas ni pertama sekali kita kena memerhati. Jadi sebab itu kita kena memerhati dulu minggu lepas. Tapi sebelum itu hari ini cikgu nak sampaikan. Okey, ada satu hadiah untuk salah seorang daripada kamu yang telah pun mengikuti PDPR cikgu pada minggu lepas. Jadi cikgu nak beri hadiah, okey, kepada kamu. Dan untuk yang lain, jangan risau, okey, kerana peluang untuk kamu untuk menerima hadiah pada minggu-minggu yang seterusnya akan terbuka sekiranya kamu mengikuti PDPR cikgu. Jadi kalau nak hadiah, kenalah ikut PDPR ataupun belajar dari rumah. Okey. Jadi untuk mengetahui siapakah dalam kalangan kita yang akan menerima hadiah daripada cikgu pada hari ini. Okey, jadi ini adalah senarai, okey, kamu yang telah mengikuti PDPR cikgu. Jadi cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada kamu dan juga kepada ibu bapa yang telah pun mengikuti PDPR kita bersama-sama. Ada 28 orang semestinya pada minggu lepas dan cikgu telah beri nombor dari 1 hingga 28 dan cikgu akan cabut nombor sebagai orang yang akan cikgu pilih untuk menerima hadiah. Okey. Jadi macam mana cikgu pilih? Okey. Jadi cikgu gunakan komputer untuk cabut nombor. Okey. Siapa contohnya dapat nombor 5, dia orangnya yang akan terima hadiah. Tapi adakah nombor 5? Okey, jadi sama-sama kita saksikan. Okey. Okey, jadi nombor yang telah pun dipilih ialah nombor 8. Okey, jadi ini contoh bagaimana cikgu pilih kamu. Komputer yang pilih, nampak? Pilih nombor 8. Okey, jadi siapa nombor 8 tu? Okey, jom kita tengok siapa yang berada pada nombor 8. Jadi nombor 8 namanya, okey, Muhammad Khalaf Dini bin Edwin. Okey, tahniah kepada Khalaf Dini. Okey, jadi ini hadiah daripada cikgu. Okey, sekotak pensel warna. Okey, jadi bolehlah Khalaf ambil pensel warna ni di pondok pengawal sekolah, tapi bukan Khalaf yang pergi, mesti ibu ataupun ayah dia yang ambil. Jadi boleh ambil bermula daripada hari ini dan ambil yang ada tulisan nama Khalaf nanti. Sebab ada cikgu kelas lain yang cikgu berikan hadiah juga sebab dia ikut kelas cikgu. Jadi yang lain kalau nak hadiah kenalah ikuti kelas cikgu. Okey. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan mengelas. Okey. Jadi tengok video ni. Okey. Okey. Ini ada beberapa butang, macam-macam butang. Butang ni ada pelbagai warna dan pelbagai bentuk. Okey. Jadi untuk mengelas, kita kena kenal pasti. Okey. Sama ada bentuk atau warna atau apa aja berkaitan dengan butang ni. Jadi kalau tengok sini, video ni, cikgu kelaskan dia mengikut apa dia? Mula-mula ada 4 segi, lepas tu ada segi 5, lepas tu ada segi 8. Lepas tu kita jumpa bulat, kita asingkan dia. Nampak tak? Okey, cikgu jumpa pula 4 segi. Okey. Kemudian apa lagi? Jumpa balik segi 5, kita letak kat tempat kawan dia yang segi 5. Kita jumpa segi 4 tepat, letak pada tempat segi 4 tepat. Okey, jadi sekarang cikgu mengelaskan butang-butang ini melalui bentuk. Yang tu nampak dia macam bulat tapi bukan bulat, dia macam bujur tu. Okey. Jadi bujur kita letakkan bujur sebab dia ada ciri-ciri dia yang sama, iaitu berbentuk bujur walaupun warna dia tak sama. Okey, cikgu jumpa pula yang 3 segi. Cikgu letakkan kat tempat berasingan. Okey. Cikgu jumpa yang apa lagi tu? Yang bujur. Okey, warna purple pula. Warna ungu Okey, sekarang cikgu jumpa segi 5, cikgu letak tempat segi 5. Sekarang jumpa segi 8, tempat segi 8. Okey, sekarang ni namanya bentuk rhombus lah. Kita letakkan kat yang tempat berasingan. Okey, jumpa lagi segi 8, kita letak dekat tempat segi 8. Okey, jumpa yang macam tadi tu rhombus, bagi dekat tempat rhombus. Okey. Okey, segi 4 tepat. Okey, kita jumpa yang segi 3. Okey, letak kat tempat segi 3. Jadi nampak tak sekarang cikgu mengelaskan atau mengasingkan objek-objek ini
mengikut dia punya bentuk dia. Okey. Dalam satu kumpulan tu mesti mempunyai bentuk yang sama walaupun warna dia berbeza-beza. Ni salah satu contoh kita nak mengelas, kita nak mengasingkan objek di sekeliling kita. Okey. Jadi dari situ kita kira ada berapa kumpulan? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, jadi butang-butang ini telah cikgu kelaskan menggunakan ataupun berpandukan dia punya bentuk dia. Jadi kita tengok pula yang kedua, butang yang sama, okey, tapi kita kelaskan dia dengan cara yang berbeza. Okey, ni butang yang sama. Okey, butang-butang tadi juga. Okey, cikgu jumpa yang warna purple. Okey, lepas tu jumpa warna hijau. Cikgu tak boleh campur dengan yang warna purple. Okey. Kemudian cikgu jumpa warna biru muda. Okey, biru cerah. Okey. Yang ni walaupun bentuk dia berbeza tapi warna dia sama, kita letak dia satu kumpulan. Ni macam warna putih sikit. Okey. Okey. Kita asingkan. Okey. Kemudian bentuk warna kuning, kuning cair. Dengan warna kuning cair. Nampak tak? Bentuk tu tadi dia kat kumpulan yang berbeza. Sebab bentuknya lain, kita letak kat kumpulan lain. Tapi sekarang kita tak gunakan bentuk, kita gunakan warna. Jadi kita letakkan dalam satu tempat yang ada warna sama walaupun bentuk dia tak sama. Okey. 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 Yang ni warna dia sama semua walaupun bentuk tak sama. Sebab cikgu sekarang mengelaskan ikut warna dia. Okey. Okey, yang warna biru muda dengan biru muda. Bentuk tak sama tak apa. Okey. Jadi ini cara kedua cikgu kelaskan butang-butang ni tadi. Okey. Hijau dengan hijau. Okey, putih dengan putih. Okey. Macam tu. Okey, berapa kumpulan pula kita dapat kali ni? Tadi kita dapat 8. Sekarang kita tengok berapa kumpulan pula kita dapat kalau kita kelaskan guna warna. Okey. Kelaskan ni kita macam asingkan dia lah. Okey, satu ni warna dia lain sikit. Jadi kena asingkan dia. Okey. Yang ni warna dia kuning cair. Okey. Ni pun sama. Okey, jadi ada berapa kumpulan? 1 2 3 4 5 dan 6. Okey, ni kita cikgu kelaskan butang dengan dua cara. Okey. Jadi haiwan pun kita boleh kelaskan dia juga. Contohnya sekarang ni ada gambar itik, harimau, penguin, tenuk, elang, kambing. Jadi kita sekarang nak kelaskan haiwan-haiwan ni. Macam mana caranya kita nak kelaskan haiwan ni? Okey. Agak-agaknya macam mana? Macam dengar je jawapan tu. Macam mana? Okey. Kita boleh tengok macam-macam anggota pada ni haiwan ni. Tapi satu dia lah kita tengok apa? Kita tengok kaki dia. Itik ada 2 kaki. Harimau 4 kaki. Penguin ada berapa? 2 kaki. Lagi bawah ni ada apa ni? Ada kambing. Kambing berapa kaki? 4 kaki. Elang 2. Dan yang terakhir kita ada tenuk. Ada orang panggil tenuk, ada orang panggil tapir, ada orang panggil cipan. Ini binatang yang sama, haiwan yang sama. Jadi dari sini kita kenal pasti kita boleh kelaskan dia mengikut bilangan kaki haiwan-haiwan ni. Jadi kita boleh kelaskan dia kepada 2 kumpulan. Okey? Sebab tu kita nak kena memerhati. Sekarang ni kita memerhati guna apa? Guna mata. Hidung tak boleh lah ni. Okey, sebab gambar ni dia tak ada bau. Okey, jadi sekarang kita kelaskan haiwan ni yang berkaki 4 dan juga berkaki 2. Okey, kita ada apa ni? Tenuk, kambing dan harimau bagi kumpulan haiwan berkaki 4. Manakala untuk haiwan berkaki 2, kita ada elang, kita ada penguin dan kita ada itik. Okey, ni salah satu cara kita mengelaskan dia. Tapi boleh tak kita kelaskan contohnya penguin dengan harimau satu kumpulan? Okey.
Boleh, tapi dengan cara yang lain. Kan mari kita tengok. Okey, ini haiwan yang sama tadi. Kita tengok dengan apa pula sekarang ni? Cara dia makan. Sekarang kita tak nampak dia makan lah, tapi kita boleh tahulah. Kita tengok kat video ke kat mana-mana. Okey, kalau kita tengok itik. Itik ni dia makan apa? Makan haiwan dan tumbuhan. Dia makan cacing, kadang-kadang dia makan dedak, jagung tu, itu semua dari tumbuhan. Kalau cacing tu haiwan. Jadi itik ni dia macam ayam juga kan. Okey. Kalau harimau, harimau dia makan haiwan lain saja. Awak bagi dia makan sayur, dia tak nak makannya. Bagi harimau makan kangkung, tak nak dia. Dia nak makan haiwan lain sahaja. Okey. Kemudian penguin, dia makan haiwan lain saja juga. Apa penguin makan? Penguin makan apa? Kat tempat kita tak ada penguin, tapi kita tahulah penguin ni kalau kita tengok video ke TV ke, dia makan ikan. Ikan tu haiwan selain dia lah. Awak bagi penguin makan carrot, dia tak nak makan. Okey. Lepas tu kita ada kambing. Kambing makan apa? Makan tumbuhan saja. Dia tak makan haiwan lain. Dia tak makan dua-dua. Jadi dia makan tumbuhan aja. Awak bagi dia ikan, dia tak makan. Jadi dia makan daun-daun, rumput dan sebagainya. Kalau helang, helang pun macam penguin lah, dia akan memburu ikan kalau kat laut. Kadang ayam pun dia makan juga, dia makan haiwan lain. Untuk tapir, tenuk, dia makan daun-daun kayu kan, makan tumbuhan sahaja. Okey, jadi bila kita mengelaskan haiwan ni tadi, kita akan dapat macam ni. Asingkan dia. Okey. Makan haiwan lain sahaja, kita ada 3 haiwan. Helang, harimau, penguin. Tadi helang ni dia dengan penguin satu kumpulan, tapi dia tak satu kumpulan dengan harimau tadi. Nampak tak ni tadi? Ni. Sebab kita kelaskan dia guna bilangan kaki. Helang dengan penguin kat sini, harimau sebelah sini. Tempat kaki 4. Tapi sekarang dia dah boleh duduk satu kumpulan sebab kita mengikut dia punya apa yang dia makan. Okey. Tadi itik dia sekali dengan helang, dengan penguin. Tapi sekarang itik dah sendirian sebab itik dia dalam kumpulan haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Okey. Manakala tapir dan kambing, dia adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi kita mengelaskan haiwan ni tadi menggunakan apa yang dia makan. Okey. Jadi ini adalah satu contoh kita mengelaskan benda-benda di sekeliling kita, dan banyak lagi lah benda yang kita boleh kelaskan selepas ini, tapi ini untuk permulaan saja. Okey, jadi cikgu rasa ini adalah cukuplah contoh untuk kamu semua faham bagaimana kita boleh kelaskan haiwan ataupun objek-objek di sekeliling kita, dan cikgu akan berikan latihan selepas ini dan tolong jawab. Dan untuk itu kita berjumpa pada minggu depan. Kalau nak hadiah, tolonglah ikuti PDPR ini dan juga jawab soalan yang cikgu berikan. Jadi sentiasa jaga diri dan keselamatan selalu, dan kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Sekian, bye-bye.